Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah dapat kita pagi ini bersama-sama dengan CEO Ketua Eksekutif Permandanan Kota Buku, Encik Muttalib Osman. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ke UMP pada pagi ini. Berapa kali sampai? Alhamdulillah. Cuaca pun agak renyah-renyah hari ini. InsyaAllah kita kekal dengan program kita untuk berkongsi tentang dunia penerbitan, dunia buku dengan Kota Buku. Mendapatkan sedikit informasi dan pandangan tentang buku masa hadapan. Dan saya rasa pihak yang terlibat dalam industri buku sudah pasti ingin mendapatkan maklumat, ingin mendapatkan perkara yang penting dalam industri buku kita pada hari ini. Dan topik kita yang kita bincangkan pada hari ini adalah di dalam kepala seorang penerbit. Itu tajuk Hindi saya rasa kan. Boleh kita bincang pengalaman Tuan Mut sendiri sebagai CEO Kota Buku dan sebelum ini sebagai CEO Dubuk dan sebagainya. Soalan pertama lah, Tuan Mut, bila kita jadi penerbit ni macam-macam lah orang kata kita lambat terbit, buku tak boleh jual, itu perkara yang normal dalam industri buku ni. Jadi sepanjang pengalaman Tuan Mut dalam orang kata menerbit sendiri, menerbit dengan syarikat dan sekarang ni menjadi CEO kepada sebuah permandanan yang menguruskan haiwan buku. Macam mana perspektif buku pada hari ni dan cabaran dia? Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya untuk untuk acara inilah. Soalan tu dia sebabnya tiba-tiba kita sedia maklum kita sekarang ni ada pandemik lah kan. Maksudnya tiba-tiba ia berubah. Ia betul-betul berbeza. Buku ni saya ingat kalau dulu orang baca dia macam musim je lah. Ada time dia tengah rajin tu dia beli buku. Time ada pesta buku tu dia beli. Kalau tak ada dia buat tak tahu kan. Kadang-kadang tu lah penerbit pun kadang-kadang terbitkan buku setahun je. Iaitu tunggu pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Buat buku kau lepas tu just jual buku apa yang ada kan. Ada jugalah penerbit yang konsisten tapi kebanyakannya memang tumpu. Hari raya kita pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Tapi 2 tahun kita tak beraya. Raya biasa pun tak, raya buku pun tidak. So tapi saya nampak peningkatannya apabila kalau kita betul-betul ada niche kepada kita punya penerbitan tu. Saya ambil contohlah Patriot, memang buku-buku sejarah ada, buku-buku politiknya dah ada niche, dah ada orang kenal. Lalu juga apa yang datang, pandemik ke, endemik ke, dia orang boleh maintain. Saya ambil contoh sama juga fiksi kan. Dia memperkenalkan dia punya novel remaja dah, untuk novel noir dia. Sama juga. Dah ada peminat dia, dah ada tu, apa juga yang datang, dia orang terus maintain. Dan jualan-jualan ni pun tak perlu ada pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya rasa saya tengok pada report. Saya ambil contoh sendirilah. Penerbit Bapim kan. Sendiri meningkat. Betul. Ada orang sebenarnya tutup, banyaklah tutup. Company saya pun tutup. Yang Dubuk lama tutup, banyak juga yang tutup. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, mana yang dah ada niche, dah ada peminat, dah boleh adapt dengan pandemik itu, dia boleh hidup. So kalau cabaran tu tengok kita tu duduk, kalau as a penerbit kita duduk tang mana. Adakah kita bersedia? Banyak penerbit sebenarnya okey. Tapi sebab dia orang dah ada, dia orang punya niche tu. Tapi kita tak boleh nafikan ada juga dah tumbang sebab kedai buku pun banyak tutup. Penerbit-penerbit kecil banyak yang tutup. Banyak yang tutup. So tak ada choice lah sebenarnya. Kita kena adapt dan terus jalan lah. Kalau macam sekarang macam kita nak dari segi digital dan juga yang berlaku hari ini, kita mesti cabaran barulah digital, terutama dari segi konten sekarang ni. Masalah dari segi konten. Contohnya macam akademik, dunia akademik ni kontennya macam biasalah, akademik orang pun tak nak baca Mungkin di sisi Kota Buku ada idea bagaimana nak mengkomersialkan dunia buku-buku akademik ni yang mungkin nampak kaku ni. Sebenarnya dia popkan lah. Saya dulu pun pernah buat satu buku. Dalam dia sebenarnya skema juga. Dia panduan analisis data. Dia buat apa? Untuk master punya tu. apa? Apa dah. Tapi untuk master punya software tu. Panduan analisis data. SSB apa dah kan. Macam tu lah. Ya tidak lah yang dalam tu benda yang tu. Tapi bila cover dia, kita datang dengan wajah yang segar. Dia orang mesti beli macam, cover ni lawa. Mungkin antara cover ni lawa. Tidak, cover tu nampak macam, tak adalah macam
lama-lama kan dia orang suka buat cover rajah lah, cover tulisan font bersepah-sepah lah. Kita just hanya tukar cover je. Untuk penerbit masa tu lecturer UPSI buat dengan kita. Tapi dia frust lah. Sebab apa? Sebab budak-budak dia pergi photostat lah. Itu cabaran. Itu antara cabaran photostat. Dia orang benda tu kita dah jual murah dah. Saya dah tengok dah SB apa, saya tak ingat apa nama, tapi dekat luar saya rasa penerbit Universiti Sabah buat RM80 ke berapa dah. Kami jual RM40 je sebab saya tak nak dia orang ni photostat buku lah. Saya dapat jual pada harga yang patut semua orang boleh beli. Tapi tak dia orang photostat dan dia orang pun lecturer dia orang pula memang opsi tu. Sabar. So lecturer tu memang dia kata saya tahu saya kecil hati betul dengan dia orang ni. Dia orang pergi fotostatnya buku saya bukannya patutnya beli je kan. Tapi itu cabaran photostat tu lama lah, tapi saya kata bila nak sebut digital tu ataupun daripada penerbit universiti ni, saya tengok kat dunia luar juga. Saya selalu cakap kenapa macam karya sastra negara ni bukanlah tak menonjol. Tak dapat disebarluaskan. Ada certain karya tu terlampau berat. Kalau overseas kan, bila karya-karya siapa? Shakespeare punya kan dia ada tahap-tahap dia. Dia ada tahap dia mula-mula karya berat tu berat lah. Lepas tu ada versi remaja. Kan? Romeo and Juliet kalau kita baca yang versi asal kita pun tak pening. Lepas tu baca yang versi remaja, lepas tu dia orang ada lagi versi komik. Macam tu. Lagi senang faham. Saya tak ambil yang itu karya lama. Saya ambil Nike shoe Nike. Shoe apa? Pasal Nike tu. Paul Knight punya tu Shoe Dog. Shoe Dog. Buku Shoe Dog ada yang berat tapi dia ada yang reader punya version. Sebab tu saya rasa mungkin kita perlu ada yang berat tapi ada yang berseringannya. Sebab yang berat tu mungkinlah untuk KPI, untuk betul-betul dapat masuk dalam jurnal untuk kita punya spek sendirilah. Tapi kita kena ingat kalau kita buat benda berat-berat pun orang tak baca rugilah. So mungkin kita boleh mempopularkan dia, meringankan dia. Saya faham ada benda yang tak perlu tak ada lah semua benda easily diringankan, tapi kalau kita nak kita boleh buat lah. Macam saya ambil contoh lah Shoe Dog tu. Betul-betul itu baru. Saya pun baru tahu sebenarnya ada younger editionnya. Maksudnya untuk budak-budak baca. Kanak-kanak. So benda yang sama patut kita gunakan untuk saya cakap lah pada karya-karya sastra negara. Kadang-kadang kita nak baca Hujan Pagi ya. Saya pun pening. Okeylah. Daerah seni belum kira lain lagi lah. Macam tu berat. Tapi kalau ada boleh ringankan dulu, maksudnya versi remaja, kemudian versi komik. Sebab yang paling penting adalah kita faham that karya. Bukannya kita kena habis baca tu. Yang paling penting anak-anak kita aku dah baca Hujan Pagi kan. So tak kira lah versi mana, tapi kawan-kawan dia faham. Dia tahu ni Samad Sahid punya sastrawan negara kita. Macam tu. Itu yang saya haraplah kebanyakan penerbit buat, insya-Allah dia boleh bagi ubah sikit lah. Termasuk buku-buku ini, saya nampak lah buku-buku universiti. Banyak universiti yang bagus, yang knowledge-nya kita nak. Tapi kadang-kadang kita tengok tajuk ataupun tengok tu, ni kita dah bagi tanggapan ni berat Tapi sebenarnya contohnya tadi, tuan tunjuk komik tu. Kita tak rasa pun benda tu berat. Mungkin dalam tu ilmu yang sama. Betul. Tapi dipermudahkan dalam bentuk komik. Mungkin boleh cuba untuk buku-buku lain. Satu lagi macam sekarang ni kita lihat macam mana senario kita ada audiobook lah hari ni, ada audiobook dan trend-trend terkini lah dalam industri buku ni. Dan kalau compare dengan luar negara yang pengalaman di luar negara, bagaimana industri buku kita dengan mereka? Adakah jauh ketinggalan dan sebagainya? Saya sebenarnya tak adalah data tepatnya, tapi dalam masa audiobook masa kita ke Frankfurt 2 tahun lepas kan, dia orang dah start buat sale billion sale lah. Cuma kita pun dah bawa last Frankfurt, kita pun dah bawa audiobook. Dia tidak tak dapat sambutan sangat. Untuk mungkin dia orang tak nampak, kita pun tidak menjual audiobook kita dengan betul. Keduanya, saya rasa kos penghasilan untuk audiobook tu tinggi. Kan? Kalau macam satu syarikat biasa macam saya tiba-tiba nak buat buku berapa mahal juga, tapi buat buku tak adalah semahal dan masa nak kena ambil dia bukannya macam kita boleh rakam baca yang sekarang ni, itu bapak saya rasa baca 3 hari 2 minit orang dah tidur kan. Ini dapat suara Siti Nurhaliza dengar. Tapi walaupun ada Siti Nurhaliza pun tak kan, ada satu yang siapa Nusantara ke siapa yang ada
gunakan Sekarang ni pakai Siti Nurhaliza pun orang tak nak dengar. Bayangkan dia nak dengar Siti Nurhaliza menyanyi kat mana. Tapi saya rasa benda tu memang dah lama. Tapi untuk pendapat saya punya peribadi dah. Ada certain genre je yang sesuai. Mungkin motivasi bila kita nak selalu dengar. Sejarah ke motivasi. Dulu-dulu dia orang gunakan untuk motivasi. Dia macam bagi semangat. Sebab memang motivasi bertindak macam itulah. Kita kena sentiasa buka dan dengar. Baca sendiri tak sempat. Kena buka dalam kereta pagi-pagi hari apa? ceramah agama Ceramah macam itulah. Sebab tu kita nak dengar. Saya rasa mungkin pendekatan begitu pula. Dan kena pula sekarang ni zamannya adalah zaman video. Betul tak? Mungkin audiobook boleh tapi zaman video. Sebab tu kita tengok TikTok ke banyak sebenarnya company-company media sosial dah try tukar kepada video. Sampai kan YouTube ada, walaupun video YouTube dah video kan, betul tak? Betul. Tapi dia ada short. lagi. Short tu dia nak buat lagi Dia kita nak lagi buat, pendek. betul. Dan kalau tengok dekat mana, banyaklah TikTok, short, YouTube ni, Netflix ni. Netflix pun dah ada lah dia punya short tu. YouTube pun ada filem 5 minit, 10 minit. 5 minit betul. That's why itu saya kata kalaulah kita boleh ambil manfaat daripada tu. Gunakan benda tu untuk promote kita punya audiobook kecil-kecil dulu kan. Kemudian barulah kita dapat tarik minat untuk orang menggunakan. Saya sendiri minat tapi saya pernah saya try dengar lah tapi tak boleh lagi. Saya still buku fizikal lah. Tapi nak mengetepikan benda tu tersebut terus tak patut lah. Kita patut try explore. Mungkin kemudian ni akan sampai masanya untuk Malaysia lah. Kalau overseas dah boom lah. Mungkin kita ambil masa sikit. Dapatkan the right formula untuk promote dia. Saya rasa audiobook boleh pergi jauh. Kalau kita lihat hari ni lah, ini soalan akhir saya lah kan, mungkin kisah akhir kita. Mungkin dapat saya beri gambaran umpamanya pengalaman buat buku sendiri lepas tu ada company dan sekarang ni kata buku dalam 5 tahun akan datang lah, 5 tahun akan datang industri buku kita ni. Sebab saya lihat, kita perhatikan bahawa kita punya buku ni beku, kadang-kadang peruntukan berlambat, susah kan. Kita tak dapat macam-macam benefit. Berbeza sangat dengan negara lain yang melihat buku ni sebagai satu industri yang bukan saja menyumbang pendapatan tapi boleh menjadi branding kepada negara tersebut. So macam mana Tuan Mun, 5 tahun akan datang ni, apa yang patut kita buat? Untuk 5 tahun akan datang, kita kena dapatkan jati diri buku Malaysia itu dulu. Itu problemnya kita sekarang ni. Apabila kita ke Frankfurt, kita jumpa orang. Kamu, dia kata, Malaysia, siapa penulis kamu? Macam, sudah. Kita nak petik nama takkan. Kita bolehlah petik nama penulis kita sendiri. Petiklah kata ZF Zamir ke. Kita petiklah nama Lucius ke. Tapi orang tu tak kenal. Dia tidak mempromotkan diri kita keluar. Bila dalam ada satu grup pembincangan buku saya cakap, first kali kita kena kenalkan kita punya penerbit, kita punya penulis. Tak kira lah UMP ke, Kota Buku ke, Unimas ke, penerbit PTS ke. Kita ambil satu nama. Itu style Indonesia. Dulu dia bawa dekat Indonesia ramai. Kita ambil Andrea Hirata lah apa. Tapi bila masa Frankfurt Book Fair yang dia jadi negara tamu, dia kenakan berapa orang je. Dan lepas tu dia kenakan Al Mansur. Dia ambil satu buku Al Mansur, tiada lagi tidak ada New York hari ini, dia pergi translate kepada bahasa France ke apa ke. Tadi tumpu satu je. Sebab apabila kita pergi satu kan, orang kenal satu tu, dia baru akan buka semua peluang ni. Tapi kalau macam tiba UMP nak kenalkan satu penulis, saya nak kenalkan satu penulis. Semua orang dia dah lah tak bila buat macam tu tak terkenal mana pun. So mungkin UMP terbitkan satu, mungkin tumpukan bahagian teknikal tapi kena engineering bukan, maksudnya buku penulis kita tulis tumpukan dia ni buatlah buku biografi dia ke macam tu contohnya. Saya sendiri buat buku dia punya buku e-book dia, kita promote betul-betul lah macam tu. Untuk PKB kan, fiksi boleh tolong buatkan dia punya novel. Tapi satu penulis ni kita keluarkan betul-betul keluar. Buat buku skrip, buat buku puisi, apa saja. Boleh ambil satu sasluan negara pun kalau kita nak ambil sebagai contoh. Tapi betul-betul buat komik, buat apa, kenal. Orang bila keluar, orang tahu siapa Siti Zainon contohnya kan. Dah tahu ini Malaysia punya penulis. So bila kita keluar saja. Macam lat lah ya. Macam lat kan. Beli Tokyo ke apa tak payah dah ada orang kenal lah. Bila kita pergi luar negara, kita tanya siapa penulis kamu Siti Zainon. Itu yang senang buku tu. Senang nak jual. Itu untuk setup bila tak perlu cakap 5 tahun akan datang. Kita kena selesaikan benda tu sekarang. Dapatkan satu orang tu, tak payahlah kita berebut-rebut sebab saya faham kerja yang baik untuk satu orang kita tolong push
akan dapat manfaatnya kepada semua. Bukan kita pada 5 tahun kata, kita kena muafakat dulu. Muafakat sesama kita dulu. Sebab kalau benda tu bagus, semua dapat manfaat dia. Tengok Indonesia. Kemudian dia datanglah penulis-penulis lain ni. Dia bermula dengan satu lah. Jangan berebut-rebut lah. Saya faham kita pun nak kita punya penulis masing-masing. Tapi cuba for the first time dalam kita punya perancangan daripada kita punya industri ni lah. Kita tengok kita pun tak berapa kuat, orang pun tak peduli. Tapi kalau kita kuat, saya rasa semua orang akan menyumbang, akan dengar kita lah. Kita harap dalam 2 tahun pandemik ini menyedarkan kita sebenarnya, menyedarkan kita apa langkah-langkah yang patut dibuat. Macam pengalaman kita yang di 2018 di Frankfurt, kita lihat macam mana branding negara lain untuk mengangkat sangat kuat. Saya rasa ini idea besar yang perlu disambut oleh semua orang, termasuk universiti juga perlu ada tokoh-tokoh penulis dia sendiri nak diangkat supaya mungkin fasa kedua pula nanti dipilih di peringkat kota buku pula dan akhirnya negara akan pilih seorang atau dua saja yang diangkat kan. Apabila ditanya kita boleh jawab satu. Ya, cukup. Nak jawab Tak tahu. Orang ni mungkin kenal dia tapi tak kenal ni. Kita tak dapat nak bersatu jati diri kita dalam konteks ini. Saya rasa ini idea yang patut diteruskan, bukan hanya menanti 5 tahun tapi dimulakan dari sekarang. Mungkin untuk 5 tahun tapi kita lahirkan benda itu. So alhamdulillah kepada rakan-rakan kita yang sempat menonton video ini nanti, kita dapat berkongsi banyak dengan Tuan Mut, CEO Kota Buku. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siaran datang. InsyaAllah Tuan Mut, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita rakaman kita pada Belakang belakang Tasik, Tasik UMP. Kami di warga Universiti Malaysia Pahang Penerbit Malaysia mengucap terima kasih kepada CEO Kota Buku yang sudi hadir dan dapatkan sikit rakaman kita pada pagi ini. So bertemu kembali akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.